Selamat sejahtera kepada Dr. Anida dan rakan-rakan sekalian. Saya Korisha dari Kumpulan 7 bersama ahli kumpulan ingin membentangkan pengumpulan data soal selidik bagi tajuk kajian kami iaitu peranan media sosial terhadap isu vaksin COVID-19. Pada masa kini, penggunaan media sosial sangat popular di kalangan masyarakat Malaysia. Media sosial digunakan untuk berkongsi dan mendapatkan maklumat, berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Serta penggunaannya yang sangat mudah diakses merupakan salah satu kelebihannya. Seperti yang kita ketahui, pada norma baru ini terdapat penyalahgunaan media sosial tentang isu vaksin COVID-19 yang dimuat naik oleh golongan yang tidak beretika. Selain itu, terdapat juga beberapa golongan yang mempercayai berita palsu di media sosial dan mereka tergolong dalam golongan anti-vaksin. Oleh itu, kajian ini kami melakukan bertujuan untuk mengkaji peranan media sosial terhadap isu vaksin COVID-19. Nama saya Sri Vaishnavi Suresh. Bahagian A, demografik. Pertamanya ialah umur. 51.40% responden adalah daripada golongan umur 18 hingga 25 tahun. Manakala 21.6% responden adalah 26 hingga 33 tahun. Seterusnya, 15.30% responden ialah 41 dan ke atas dan 9.9% responden ialah golongan 34 hingga 40 tahun. Soalan seterusnya ialah jantina. Mengikut jantina, kami mendapat responden sebanyak 87 perempuan bersamaan dengan 78.40% dan 24 lelaki bersamaan dengan 21.60%. Untuk soalan kaum, kami mendapat 111 responden. Ia terdiri daripada kaum Melayu ialah 93.70% responden, manakala kaum India ialah 4.50% responden. Selanjutnya, kaum Cina adalah 0.9% responden dan kaum lain-lain ialah 0.9% responden. Bagi soalan agama, kami mendapati 94.6% responden daripada golongan agama Islam, manakala 4.5% responden daripada golongan agama Hindu dan juga 0.9% responden ialah daripada golongan agama Buddha. Seterusnya ialah soalan pekerjaan. 36.9% responden adalah daripada pelajar, manakala 32.4% responden adalah daripada pihak kerajaan dan 30.6% responden adalah daripada pihak swasta. Soalan seterusnya adalah, adakah anda seorang frontliner? Bagi soalan ini, kami mendapati 14.4% responden ialah frontliner dan selanjutnya ialah 85.6% responden ialah bukan frontliner. Objektif pertama kajian ini adalah mengukur tahap kesedaran tentang kepentingan vaksin. Soalan pertama bagi objektif ini adalah, adakah anda telah membuat pendaftaran untuk suntikan vaksin COVID-19? Kami mendapati bahawa 88 responden iaitu bersamaan 79.3% daripada 11 responden telah membuat pendaftaran. 20.7 responden lagi tidak melakukan pendaftaran. Soalan seterusnya adalah jika tidak, apakah sebab anda tidak membuat pendaftaran? Bagi soalan ini, kami memperoleh seramai 25 responden di mana ada kalangan mereka mengatakan bahawa tularan berita di media sosial berkenaan kesan sampingan pengambilan suntikan. Selain itu, ada kalangan mereka juga mengatakan mereka kurang yakin pada vaksin COVID-19 dan risau terhadap tindak balas vaksin. Salah seorang responden mengatakan walaupun vaksin telah diambil, tidak ada jaminan jika terkena jangkitan tersebut. Selebihnya menyatakan bahawa mereka berasa ragu-ragu, takut dan belum bersedia. Walaupun hanya segelintir responden daripada 111 orang yang tidak membuat pendaftaran, hal ini boleh dianggap sebagai masyarakat mudah percaya pada penudaran berita palsu yang tersebar di media sosial, terutamanya
terhadap isu vaksin COVID-19 ini. Soalan ketiga adalah adakah anda telah menerima suntikan? Bagi soalan ini, seramai 97 responden telah mengatakan tidak, iaitu bersamaan 87.4%, dan seramai 14 responden iaitu bersamaan 12.6% telah mengatakan mereka telah menerima suntikan vaksin COVID-19, dan kesemua 14 responden tersebut adalah daripada golongan frontliners. Bagi soalan seterusnya, kami mengemukakan soalan ini kepada responden-responden yang belum menerima suntikan vaksin, iaitu soalannya adalah jika tidak, apakah sebab anda tidak menerima suntikan vaksin COVID-19? Seramai 79 responden telah menjawab soalan ini dan majoriti daripadanya menjawab masih menunggu giliran mereka untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Saya Nur Amirah akan meneruskan pembentangan kajian soal selidik tentang objektif pertama. Daripada keseluruhan responden iaitu seramai 111 orang, hampir keseluruhannya menunjukkan tahap keprihatinan mereka terhadap informasi kepentingan vaksin yang disampaikan oleh media massa, iaitu sebanyak 99.1% menjawab ya dan hanya 0.9% tidak mengambil berat akan informasi kepentingan vaksin. Pernyataan seterusnya ialah, pernahkah anda mendapat informasi berkaitan kepentingan vaksin? Daripada soal selidik yang telah dilakukan, sebanyak 99.1% pernah mendapat informasi mengenai kepentingan vaksin, manakala hanya 0.9% sahaja menjawab tidak pernah pada pernyataan tersebut. Adakah anda tahu kesan sampingan suntikan vaksin COVID-19? Berdasarkan soalan tersebut, seramai 111 orang responden yang mewakili sebanyak 90.1% telah menjawab bagi pernyataannya yang merujuk kepada informasi yang diketahui oleh responden akan impak suntikan vaksin COVID-19. Manakala hanya 9.9% sahaja daripada jumlah keseluruhan responden tidak mengetahui kesan sampingan suntikan vaksin, iaitu rata-ratanya daripada kalangan responden yang berumur antara 41 tahun dan ke atas. Kajian seterusnya ialah berkaitan pengambilan suntikan vaksinasi adalah untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, sebanyak 56.8% setuju dengan pernyataan tersebut, manakala 22.5% responden sangat setuju akan pentingnya pengambilan suntikan vaksin COVID-19. Namun begitu, terdapat 15.3% responden tidak pasti dengan isu ini. Seterusnya, terdapat juga responden yang kurang setuju iaitu sebanyak 4.5% dan tidak setuju pula 0.9%. Seterusnya ialah suntikan vaksin dapat membentuk antibodi yang kuat dan seterusnya mengurangkan kebarangkalian penyakit COVID-19 yang teruk. Seramai 111 orang responden telah melakukan soal selidik berkaitan pernyataan tersebut, iaitu seramai 63 orang setuju bersamaan 56.8%, manakala sebanyak 18.9% pula sangat setuju. Bagi responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini ialah sebanyak 18% dan kurang setuju ialah 4.5% serta 1.8% merupakan responden yang tidak setuju. Data yang diperolehi menunjukkan golongan masyarakat yang berumur antara 18 hingga 25 tahun masing-masing bersetuju akan kepentingan vaksin yang dinyatakan oleh media massa seperti dapat memberikan kawalan pencegahan badan terhadap individu daripada suntikan yang diterima. Seterusnya ialah individu akan dilindungi secara optimal selepas menerima kedua-dua dos vaksin. Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, sebanyak 14.4% sangat setuju dan 44.1% setuju dengan pernyataan soalan tersebut, manakala 34.2% tidak pasti akan pentingnya suntikan vaksin. Ekoran daripada itu, terdapat responden yang kurang setuju dan tidak setuju suntikan vaksin mampu mengoptimalkan badan individu dengan menunjukkan peratusan yang sama, iaitu masing-masing 36.6%. Pengumpulan data daripada 11 orang responden, 111 orang responden, 8 orang daripadanya telah menerima dos suntikan vaksin yang lengkap setelah mendapat maklumat daripada media sosial. Seterusnya, objektif kedua adalah mengukur tahap penerimaan suntikan vaksin.
Seramai 84.7% bersedia untuk menerima suntikan vaksin, manakala selebihnya seramai 15.3% tidak bersedia untuk menerima suntikan vaksin. Ini menunjukkan bahawa media sosial yang memberi maklumat tepat berkaitan vaksin COVID-19 berhasil membuka minda masyarakat untuk menerima suntikan vaksin. Pada soal selidik ini, 92.8% mengatakan ya dan 7.2% mengatakan tidak. Untuk pernyataan penerimaan vaksin adalah sangat penting bagi seseorang individu. Hal ini kerana terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengakses sumber maklumat yang tepat berkaitan vaksin COVID-19 di media sosial. Daripada soal selidik ini pula, seramai 78.4% daripada jumlah responden mengatakan bahawa dalam kalangan keluarga mereka tidak ada yang menolak penerimaan suntikan vaksin. Namun, terdapat juga kalangan keluarga responden yang menolak penerimaan suntikan vaksin, iaitu seramai 21.6% daripada jumlah responden. Hal ini dapat dikaitkan dengan maklum balas yang jujur oleh penerima suntikan vaksin dan penularan berita palsu di media sosial berkaitan vaksin COVID-19. Responden yang tiada penghayatan dan tidak faham fungsi vaksin akan terus menolak penerimaan suntikan vaksin, manakala mereka yang memahami dan mengambil nilai-nilai baik akan menerima suntikan vaksin. Selain itu, responden juga menyatakan cadangan mereka untuk memberi pendedahan penerimaan suntikan vaksin kepada rakyat Malaysia. Antaranya ialah melalui kempen, menyebarkan maklumat yang tepat dan doktor pakar berkongsi ilmu tentang kebaikan vaksin di media sosial. Jika cadangan responden ini dilakukan, ia dapat memberi kesedaran untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 kepada mereka yang percaya akan berita palsu di media sosial. Terusnya, dalam soal selidik ini, responden menyatakan peranan mereka sebagai suara rakyat yang prihatin dalam menggalakkan masyarakat untuk membuat pendaftaran suntikan vaksin. Antaranya ialah berkongsi maklumat tentang kepentingan vaksin melalui pakar kesihatan, menyebarkan fakta yang tepat, membuat kempen dan memberi sokongan pada mereka yang ragu-ragu untuk menerima suntikan vaksin. Apabila mereka melakukan peranan-peranan tersebut dan memuat naik di media sosial, ia memberi impak yang baik kepada mereka yang menolak suntikan vaksin sekaligus meningkatkan pemahaman mereka untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Razlina binti Rahmat dan saya akan memberitahu tentang objektif ketiga yang kami lakukan dalam survey ini, iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksin COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Soalan pertama ialah, adakah anda rasa vaksin selamat untuk digunakan? Sebanyak 111 responden yang menjawab survei ini, 87.4% bersetuju bahawa vaksin COVID-19 selamat untuk digunakan, manakala 12.6% tidak setuju bahawa vaksin COVID-19 selamat untuk digunakan. Soalan kedua, adakah anda setuju mengambil vaksin atas arahan kerajaan? 84.7% bersetuju untuk mengambil vaksin COVID-19 atas arahan kerajaan, manakala 15.3% tidak bersetuju untuk mengambil vaksin atas arahan kerajaan. Soalan ketiga pula ialah adakah anda yakin kandungan di dalam vaksin mampu untuk melindungi diri? Sebanyak 80.2% bersetuju dan yakin bahawa kandungan dalam vaksin COVID-19 mampu untuk melindungi diri mereka, manakala 19.8% tidak bersetuju tidak bersetuju dan tidak yakin bahawa kandungan dalam vaksin COVID-19 mampu untuk melindungi diri mereka. Soalan keempat pula ialah, adakah media sosial mempengaruhi pengambilan vaksin? 90.1% responden setuju bahawa media sosial mampu mempengaruhi pengambilan vaksin, manakala 9.9% tidak bersetuju bahawa media sosial mampu untuk mempengaruhi
pengambilan vaksin. Soalan kelima pula ialah, adakah kerisauan akan wabak COVID-19 mempengaruhi pengambilan vaksin? Sebanyak 88.3% daripada responden bersetuju bahawa kerisauan akan wabak COVID-19 mampu untuk mempengaruhi pengambilan vaksin, manakala 11.7% tidak bersetuju bahawa kerisauan akan wabak COVID-19 ini mampu untuk mempengaruhi pengambilan vaksin. Sekian dari saya. Terima kasih. Hai, nama saya Siti Norwaida binti Muhammad Isnin akan membentangkan objektif nombor 4 tentang cadangan langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran dan penerimaan vaksin. Yang pertama adalah kerajaan perlu mengadakan sesi webinar untuk mendedahkan kebaikan penerimaan vaksin. Seramai 71 responden mengatakan setuju, iaitu 64%, dan juga terdiri daripada 12 orang frontliner. Sangat setuju pula ialah 27% yang terdiri daripada 30 responden, dan daripadanya adalah 3 orang daripada golongan frontliner. Selebihnya adalah responden terdiri daripada masyarakat dan pelajar, dan juga menyatakan tidak pasti, iaitu 5.4%, dan kurang setuju 3.6% yang masing-masing terdiri daripada 6 dan 4 responden. Cadangan langkah kedua adalah menerangkan kebaikan vaksin kepada masyarakat melalui pengiklanan. Daripada 111 responden, seramai 62 orang responden, dan daripadanya terdiri daripada golongan frontliner, iaitu 10 orang. Yang setuju sebanyak 55.9%. Manakala yang sangat setuju pula adalah 39.6%, iaitu seramai 44 responden. Selebihnya, responden menyatakan tidak pasti dan kurang setuju dengan masing-masing sebanyak 3.6% dan 0.9% yang terdiri daripada 5 responden. Cadangan langkah yang ketiga adalah mengemukakan kesan sampingan melalui satu sketsa lakonan supaya rakyat dapat satu pandangan yang jelas tentang penerimaan vaksin. Sebanyak 58.6% iaitu yang setuju dengan langkah ini, dengan 10 daripada 65 responden adalah daripada frontliner. Sangat setuju pula ialah 32.4% iaitu seramai 36 responden, dan daripadanya adalah daripada 4 orang frontliner. Dan masing-masing responden adalah menyatakan tidak pasti sebanyak 8.1% dan tidak setuju sebanyak 0.9%, iaitu seorang responden dari golongan frontliner. Manakala kurang setuju adalah 0%. Langkah seterusnya adalah mendedahkan prosedur yang mudah difahami oleh semua masyarakat melalui satu aplikasi yang mudah diakses oleh semua orang. Dengan cadangan ini, seramai 61 responden setuju, iaitu sebanyak 55%, dan daripada responden itu 10 orang adalah daripada golongan frontliner. Manakala sangat setuju pula adalah 40.5%, iaitu 5 daripada respondennya juga adalah daripada frontliner, dan selebihnya responden adalah daripada golongan masyarakat dan juga pelajar. Ada yang menyatakan tidak pasti 4.5%. Cadangan langkah yang terakhir adalah membantu rakyat yang kurang berkemampuan dan buta IT untuk mengisi borang pengvaksinasi secara bersemuka. Daripada 111 responden, seramai 54 orang responden mengatakan setuju, iaitu 57.7%. Manakala sangat setuju adalah 34.2%, terdiri daripada 38 orang responden. Tetapi ada juga responden yang menyatakan tidak pasti dengan langkah ini, iaitu seramai 7 orang responden sebanyak 6.3%, dan kurang setuju pula adalah 1.8% yang terdiri daripada 2 orang responden. Kesimpulan daripada langkah yang dicadangkan, kebanyakan responden adalah setuju dengan langkah yang diberikan atau langkah yang dicadangkan, iaitu sebanyak lebih daripada 50% daripadanya. Terima kasih. Nama saya Nur Hidayah binti Mak Jawi. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Daripada kajian ini dapat disimpulkan bahawa media sosial juga berperanan terhadap isu vaksin COVID-19. Melalui media sosial, segala maklumat yang disampaikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) berkaitan vaksin perlulah dilakukan secara konsisten agar dapat mengekalkan persepsi penerimaan dan perubahan tingkah laku rakyat Malaysia terhadap isu vaksin.